Suami pengorbanan cara dia. Orang lain boleh relax-relax duduk di rumah, dia keluar pagi sampai petang. Kadang-kadang tak cukup petang sampai malam, buatlah kerja-kerja lain sebab nak pastikan sara hidup rumah tangga dia selesai. Yang mak dia pun meniaga juga, buat kuih kadang-kadang. Ada orang macam tu. Ya? Tapi Allah Ta'ala ajar kita, Nabi ajar kita, cukup. Itu penting. Ya? Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin, kaya dengan kecukupan. Berkat tu penting. Maksud berkat ni adalah Allah Ta'ala bagi kebaikan dan kebaikan itu berkembang. Kita dapat duit taklah banyak sangat, 1,000 lebih gaji kita tolak, adalah 500 bagi belanja anak apa semua, alhamdulillah cukup. Anak kita pula pergi sekolah, belajar pandai, berkembang keberkatan itu tadi. Lepas tu dah lah pula belajar pandai, dapat pula masuk sekolah sama penuh, bertambah-tambah lagi kebaikan dia. Anak adik-beradik dia pula, ada seorang tu tahfiz, yang seorang tu cerdik, tak pernah dapat nombor 2, nombor 1 yang panjang. Dalam kelas dia memang ada 4 orang, kelas pemulihan. Itu dia nombor 1. Contohlah kan. Tapi ada yang nombor 1 setiap tahun kan. Alhamdulillah, syukur. Makna Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Kita tu sebabnya jangan kita marah, kau ni bangang, bodoh, tak pandai. Jangan. Dan anak-anak ni semua pun ada hati dan perasaan. Isteri pun sama. Cuba cakap yang baik-baik, puji yang baik-baik. Isteri tu penat, dah lah boring duduk di rumah. Apa salahnya balik rumah puji isteri kita. Assalamualaikum sayang, salam abang, macam tu kan. Sayang sehat, abang ni tiba-tiba tanya apakah ingin mati. La ilaha illallah, cakap baik-baik pun salah. Tu masalahnya. Orang kita ni masalah tu lah, baik-baiknya buang tabiat orang tua ni. Bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama nak ganti dengan tabiat yang baru. Macam tu baru betul. Besok bangan tadi ada dengar ceramah, Ustazah tu kata kalau suami balik kita kena peluk. Besok saya depa tangan. Abang jangan terkejut tau. Okey. Macam tu okey lah. Tak ada lah lelaki tu terperanjat. Hari tu suami tu nak balik tak masjid Badabar ni. Ni balik ni nak kena peluk ni, tak macam mana rupa tak tahu dia. Sebab dah lama tak berpeluk kan. Kan. Balik rumah macam ni bini sap. Macam tu. Yang tak bagi warning tu susah. Tu buat abang tu. Dia tak bagi warning, tiba-tiba abang, suami dia reverse balik tengok nombor rumah tu. Aku rasa betul dah rumah aku ni. Ni apa hal pula? Kau ni kena sampuk ke apa? Tu masalah tu. Sedangkan dia nak mempraktikkan. Kan benda ni semua Nabi dah ajar kita sebenarnya. Kan kemesraan dan apa dan sebagainya. Mewujudkan keadaan saling memahami. Sebab bila keluarga kita okey semua. Kita tengok balik khutbah wida Nabi tu yang Nabi pesan. Tengok. Kan Nabi dah cakap. Nabi cakap, sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kamu pada tahun-tahun selepas ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti apa ingin aku katakan dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Clear tu. Makna kita pun kena tahu dan kita kena sampaikan ke orang lain. Kau ada siapa nak angkat tangan? Tapi saya ada masa tu Ustaz. Siapa? Jangan bohong kan. Masing-masing belum lahir. Lepas itu Nabi kata, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah harta dan nyawa muslim yang lain sebagai amanah yang suci. Jangan main-main, nyawa orang lain pun amanah kat kita. Jangan suka-suka pukul dia, jangan suka-suka lukakan dia, jangan suka-suka ambil harta orang yang bukan hak kita. Jangan ambil. Tu keluarga kita pun kena ajar macam tu. Beritahu anak-anak kita, hak orang jangan ambil. Jangan kongsi, tak apa. Faham tak tu? Orang lelaki dah faham, yang perempuan macam ni pandangan. Taklah, maksudnya kalau kita ni hak orang ni bila kita ambil, kadang-kadang bila kita ambil benda tu yang efek pada keluarga kita. Duit yang bukan hak kita, kita ambil bagi anak-anak bini makan. Jadi masalah. Nak azan dulu. Okey.
Allah Allah. La ilaha illallah. Kita sambung ya. Jadi maknanya kalau kita tengok Nabi dah bosan. Jangan kita suka-suka kan. Ambil hak orang, jangan. Cari rezeki yang halal. Kadang-kadang kita tengok kerja biasa-biasa je. Kan kerja biasa-biasa, tukang sapu, cleaner. Tapi alhamdulillah anak menjadi semua sebab rezeki yang halal. Macam itulah juga dalam keluarga tak semestinya nak cari duit banyak-banyak. Ada banyak alhamdulillah. Sikit pun syukur. Jangan tengok sedikitnya nikmat yang kita dapat. Fikirkan siapa yang bagi nikmat tu sampai kita dapat. Tu kena fikir. Kita kadang terlupa sikit sangat. Orang Allah Ta'ala tentukan tu kan? Jadi itu dia. Jangan kita ambil yang bukan hak kita. Begitu juga dipesan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan riba. Nabi kata dengan itu segala urusan yang berkaitan dengan riba adalah dibatalkan mulai sekarang, dihentikan mulai sekarang. Jangan tengok belik duit kita dalam bank tu. Sebab duit tu yang kita cucuk setiap bulan, cucuk kita keluar bagi makan dan keluarga kita. Kan? Bukan hanya itu. Setiap bank, kebanyakan bank di Malaysia sekarang ni alhamdulillah dah ada sistem perbankan Islam. Kita boleh minta kat kaunter tu, boleh tak tolong convert sistem ni pakai sistem Islam. Boleh, tak ada masalah. Tu hak kita sebagai pengguna. Kita boleh minta tukar. Kadang-kadang macam insurans kereta pun sama. Kita bila ada pilihan insurans yang berteraskan Islam, kena pakailah. Kan? Sebab memang yang ini lagi untung, dapat duit banyak. Duit banyak tu macam mana kira dia? Kena tahu. Begitu juga pelaburan-pelaburan yang ada kat luar sekarang ni. Ada pelaburan yang melibatkan duit shilling. Ada pelaburan kata cari 10 orang dapat banyak ni, kemudian setiap bulan akan masuk automatik, masuk dalam duit dekat dalam akaun kita. Bukan kata dia haram, semestinya haram, tapi kena semak, kaji dulu. Tanya pejabat mufti, Assalamualaikum Datuk Mufti, Assalamualaikum Tuan. Nak tanya dekat pejabat mufti ni tentang ada satu skim pelaburan yang baru diperkenalkan begini, sistem ni macam ni, macam ni, cara kaedah ni macam ni. Bagaimanakah kedudukannya? Adakah pelaburan ini dikatakan sebagai pelaburan yang halal atau macam mana? Kita boleh tanyalah. Kan?